Paparan minggu ini, kembara majalah 3 di Somaliland, negara di tanduk Afrika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pengacara anda Nurul Syuhada Nur Ain Muhammad Zin. Sebut sahaja Afrika, pasti ramai yang mengaitkannya dengan wilayah yang sedang bergolak. Apatah lagi setelah kita dikemparkan dengan serangan terhadap konvoi media yang mengorbankan seorang juru kamera. Namun, pernahkah anda mendengar nama Somaliland? Ia negara kecil yang terletak di utara wilayah yang kacau bilau itu. Wartawan Abdullah Sudik Majin dan juru kamera Nur Kamal Azri Ahmad membuat liputan di sana. Berkongsi pengalaman di Somaliland. Sudah 10 tahun peperangan berakhir, namun kesannya masih terasa. Hargeisa, bandar yang musnah akibat peperangan, kini mula membangun. Jauh di sudut hati, kami bersyukur melihat anak-anak ini gembira bermain. "20 tahun lalu, Hargeisa telah dimusnahkan oleh serangan bom yang memusnahkan dan melumpuhkan keseluruhan bandar ini. Dianggarkan lebih 300,000 nyawa terkorban akibat serangan yang bermula pada tahun 1988 hingga 1991. Pemerintahan Kuku Besi di bawah Muhammad Siad Barre yang mengetuai kerajaan Somalia ketika itu menjadikan bumi Somalia berpecah dua. Mei 1991, Somaliland mengisytiharkan kemerdekaan. Nal yang pernah mengunjungi Somaliland dan Somalia menyaksikan dua situasi berbeza. Mogadishu, which is Somalia, lepas maghrib dah few hours. So maknanya kita dah tak boleh buat apa-apa aktiviti lepas maghrib. Dan bila kita duduk di hotel pun di Mogadishu tu, kita dijaga oleh pasukan keselamatan dengan senjata berat. Tapi di Hargeisa sampai malam tu, sampai pukul 1 pun kita masih boleh minum teh lagi, masih boleh lepak-lepak lagi di kedai-kedai minum dia. Kita masih lagi boleh buat aktiviti yang mana kita buat di Malaysia. Dari segi keselamatan, tiada ancaman yang perlu kami gusarkan. Kemana sahaja kami pergi, tidak perlu kawalan pengawal bersenjata. Kembara kami ke Somaliland sebenarnya bermula dengan pertemuan dengan seorang usahawan, Izamuddin Muhammad Zan, dengan wakil pejabat kerajaan Somaliland yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Mewakili negaranya, Abdi Razak Mohamed sememangnya mengalu-alukan kedatangan rakyat Malaysia ke Somaliland. Untuk ke sana, kami mengambil penerbangan ke Doha dan singgah di Dubai sebelum meneruskan penerbangan ke Mukalla, Yaman. Destinasi berakhir di Barbara, Somaliland. Ketika menjejakkan kaki di bumi Somaliland ini, cuaca panas terik. Suhu mencecah 46 darjah Celsius. Ia cabaran yang perit untuk kami lalui, apatah lagi Ramadan baru sahaja 3 hari bermula. Lapangan terbang Barbara ini antara pintu masuk ke Somaliland. Biarpun Somaliland kaya dengan sumber semula jadi seperti petroleum, perang saudara yang melanda telah menyebabkan mereka jauh ketinggalan dari segi pembangunan. Setelah sedekat peperangan berakhir, mereka mula bangun membina negara. Dari Barbara, kami ke bandar Hargeisa yang menjadi ibu negeri Somaliland. Kami singgah untuk melihat apa yang mereka gelar keajaiban di permukaan gunung. Kelihatan kalimah Allah yang terbentuk dari batuan hitam.
Setelah hampir 4 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Bandar Hargeisa. Bandar ini mempunyai kepadatan seramai 1.5 juta penduduk. Ia pusat ekonomi terpenting di Somaliland. Tidak banyak bangunan tinggi, jauh sekali bangunan pencakar langit. Suasana bandar ini sedikit sebanyak menggambarkan sosioekonomi warganya. Republik Somaliland, sebuah negara Islam. Penduduknya sekitar 4 juta orang sahaja. Menjelang waktu berbuka puasa, Bandar Hargeisa mula sibuk. Kunjungan kami ke beberapa masjid di sekitar bandar ini menyaksikan semuanya dipenuhi jemaah menjelang waktu berbuka. Memang satu pengalaman baru buat kami yang berada di perantauan pada awal Ramadan. Daging unta, kibas atau kambing, pilihan hidangan utama masyarakat di sini selain daging lembu. Dari apa yang kami perhatikan setiap kali berbuka puasa, ruang makan di hotel-hotel juga sentiasa penuh. Ia secara tidak langsung menggambarkan suasana ekonomi tempatan berkembang baik. Berbeza dengan Berbera, cuaca di Hargeisa agak sejuk antara 18 hingga 21 darjah Celsius. Perlumbungan pertanian dan pelancongan antara sektor baru yang dapat menjana ekonominya. Berusaha untuk tegak sebagai entiti berdaulat, aktiviti perniagaan begitu rancak terutama di kawasan yang digelar Wall Street ini, khususnya aktiviti pengurupan wang. Kestabilan politik dan keamanan menjadi teras kepada perkembangan ekonomi. Kenyataan itu dapat disaksikan di bandar yang sangat sibuk dengan pelbagai perniagaan ini. Pelbagai barangan murah yang diimport dari China, sama ada pakaian atau barangan elektronik, dapat dibeli di sepanjang jalan Wall Street ini.